Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pagi yang luar biasa pada hari ini, 1 September 2020. Kita masuk bulan yang baru, September 2020 dan nampaknya baki bulan September, Oktober, November, Disember, 4 bulan lagi untuk kita teruskan kehidupan kita dalam tahun 2020. Baik, untuk hari ini anda bersama dengan saya Ustaz Mawar Fahmi bin Mat Yusof untuk kita mengikuti khusus bagi pengajian Islam MPU 23012. Dan hari ini, hari Selasa, kita dah masuk minggu yang keempat. Dan minggu yang keempat kita nak tengok apakah tajuk yang akan kita pelajari pada kali ini. Baiklah, tajuk yang akan kita pelajari pada kali ini adalah topik yang kedua, iaitu Islam dan asas syariah. Okey, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apakah course learning outcome, apakah yang akan kita pelajari pada kali ini, di mana anda dapat menerangkan etika dan juga profesionalisme berkaitan dengan syariah, institusi Islam dan membentuk pembangunan ummah. Jadinya hasil pembelajaran yang akan pelajar-pelajar dapat adalah yang pertama dapat mentarifkan pengertian ilmu, yang kedua membincangkan sumber-sumber ilmu, yang ketiga menjelaskan matlamat menuntut ilmu, dan yang keempat mengenal pasti asas-asas syariah berkaitan dengan syarat-syarat dan hukum bagi ibadah, muamalat, munakahat dan juga jenayah. Baiklah, bila kita sebut berkaitan dengan ilmu ini, seperti mana yang disebutkan oleh hadis Nabi. Hadis Nabi menyebut apa? May yuridillah bihi bikhairan fayufaqihu fid din. Hendaklah siapa-siapa yang nakkan kebaikan dekat dunia ini, hendaklah dia menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Dan Nabi juga pernah sebut, siapa yang mahukan dunia, dia perlulah menuntut ilmu. Siapa mahukan akhirat, dia juga perlulah menuntut ilmu. Dan barang siapa yang perlukan kedua-duanya, cuba angkat dua tangan macam ni, kedua-duanya. Apakah kedua-dua tersebut? Akhirat dan juga ilmu. Baik, siapa yang mahukan ilmu, siapa yang mahukan akhirat dan juga dunia ini, ilmu ini adalah kunci dia. Dan ilmu itu, seperti mana yang disebutkan Imam Malik. Imam Malik sebut dalam kitab Al-Muwatta, iaitu kitab hadisnya, yang mana Imam Malik sebut apa? Ilmu itu tidak mencari kamu. Al-ilmu yu'ta wa la yu'ti. Ilmu itu adalah kamu perlu datang kepada dia, bukannya ilmu tu datang kepada kita. So hari ini anda macam mana? Ilmu datang kepada anda ataupun anda datang kepada ilmu? Kalau jadi golongan yang pertama, ilmu datang kepada diri anda, susah sikit lah nak jawab. Okey, tapi sekiranya yang kedua ini adalah apa? Kita sendiri yang pergi kepada ilmu. Kita sendiri yang bertahan untuk dapatkan ilmu, menuntut ilmu, tidak rasa jemu. Itu maksudnya apa? Kita mencari ilmu. Dan di sebalik kita mencari ilmu itu ada keberkatan. Ada keberkatan. Apa maksud keberkatan? Keberkatan itu adalah kebaikan. Kebaikan itu, kebaikan ilmu itu akan menjadikan diri kita itu menjadi seseorang, menjadi diri kita ini lebih baik, lebih baik, lebih baik. Inilah yang disebutkan apa? Keberkatan ilmu. Itulah sebab dia kalau kita tengok kadang-kadang setengah orang tu ilmu dia tu cukup tinggi, tapi dia punya akhlak dia tu tak sama macam ilmu yang dia dapat. Kan? Tak sama macam ilmu yang dia dapat. Betul? Kadang-kadang ada orang knowledge cukup hebat, tapi kepandaiannya itu tak dapat ditumpang oleh orang lain. Kau dah kenapa je macam tu? Okey, baik. Jadinya kita nak kena faham, knowledge itu takkan ada powernya. Takkan ada dia punya apa, kita panggil power ni sebagai apa? Sesuatu yang berkuasa. Tetapi knowledge tambah dengan tindakan, dia akan jadi power. Cuba ambil tangan macam ni. Knowledge tambah dengan tindakan, dia akan jadi apa? Power. Okay. Dan kita pun nak jadi orang yang power, orang yang ada energy, orang yang ada kuasa. Kita kena ada apa? Knowledge dan juga power. Sebab apa? Pepatah Arab sebut apa? Pepatah Arab menyebut al-ilmu bila amalin, ilmu bila amalin
Bila tu bukan bila resah ingat saat indah, itu an-nazin. Bila amalin itu maksudnya apa? Ilmu bila mana tidak ada dengannya amal, tidak ada bersamanya action, tidak ada bersamanya tindakan, seseorang itu tak akan ada apa-apa lah. Bila amalin kasyajarah bila samarin. Ibarat pokok tidak berbuah. Kita tanam pokok durian tapi duriannya tak berbuah. Satu perkara yang setakat pokok durian je. Tapi kalau ada durian, wow, memang sangat-sangat best. Baiklah, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Ya, ilmu seperti mana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa barang siapa yang inginkan dunia hendaklah berilmu. Ni saya dah sebut dah tadi. Barang siapa yang inginkan akhirat hendaklah berilmu. Siapa yang nak dua-duanya hendaklah berilmu. Sebab apa? Ilmu ini ibarat apa? Kunci kepada kita. Ilmu is key to success. Ilmu adalah kunci. Kita nak tahu sesuatu perkara itu mestilah dengan ilmu. Dan Islam sangat pentingkan ilmu. Sebab apa? Ilmu itu lebih berharga daripada harta benda. Kita dapat harta benda, tapi tak tahu nak manage harta benda kita tu. Oh sayang, kan apa akan berlaku? Orang yang dapat harta, ada macam-macam duit dan segala-galanya, dengan ilmu tu dia buat apa? Dengan harta tu dia buat apa? Kalau dia tak ada ilmu, dia akan gunakan dengan cara yang tak betul. Ataupun dia akan memudaratkan diri dia. Ataupun dia akan menyakitkan hati orang lain. Itu sebab dia. Ilmu ini perlu kita gunakan, perlu kita tambah. Sebab apa? Ia lebih berharga daripada harta benda. Baik, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan ilmu merupakan warisan para nabi. Al-ilmu warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Dan ilmu-ilmu ini adalah warisan para nabi dan juga rasul, manakala harta adalah warisan turun-temurun daripada Qarun dan juga Firaun. Maksudnya bukannya kita tak boleh untuk ada harta, kan? Nanti kumpul-kumpul harta, kumpul kekayaan. Tak boleh, ni Qarun, ni Firaun. Kau kenapa? Kan? Kita kena faham macam ni. Kita juga kena ada ilmu untuk mengurus harta. Daripada harta itu nak dikembangkan. Baik, sebab apa? Saya teringat satu kisah dalam Injil, dalam Bible, mengatakan ada seorang guru, dia ni nak pergi travel. Ni nak dengar cerita ke tak ni? Nak dengar cerita ke tak? Kalau tak dengar cerita tak apa dah. Nantilah. Apa dia? Nak dengar? Nak dengar cakap kuat sikit. Nak kan? Kami nak, Ustaz. Tak apa nak lagi. Kena cakap, kami nak, Ustaz. Alright, kami nak dengar cerita. Baik, dalam Injil, ada kisah ini di mana seorang guru, dia nak pergi travel. Dia nak pergi travel. Baik, sebelum dia nak travel itu, dia mengatakan kepada pelajar dia, okey, pelajar yang pertama, ambil 2 jongkong emas. Ambil 2 jongkong emas. Pelajar yang kedua, ambil juga 2 jongkong emas. Dan pelajar yang ketiga, ambil juga 2 jongkong emas. Buatlah dengan apa yang kamu suka. Baik, dipendekkan cerita, short long story. Baik, sebaik saja dia balik ke tempatnya, okay, dan dia tanya pula kepada anak murid dia, hey, mari sini. Aku nak tanya macam mana progress you all. Tak adalah sebut you all. Progress you all dengan jongkong emas yang aku bagi tu. You all buat apa? Baik, student yang pertama, dia beritahu, wahai tuan guru, jongkong emas yang kau bagi, inilah hasilnya. Dia pun tunjuk, inilah hasilnya. Rupa-rupanya dengan jongkong emas itu, dia telah mengembangkan jongkong-jongkong emas yang lain. Dia buat bisnes, dia telah buat investment, pelaburan dan sebagainya. Dan sama juga dengan pelajar yang kedua itu. Yes, wahai tuan guru, ini jongkong emas yang kau bagi dan aku telah kembangkan berkali-kali ganda jongkong emas yang kau bagi itu. Dan apa yang dah jadi dengan pelajar yang ketiga? Wahai tuan guru, aku nak tunjukkan tempat persembunyian jongkong emas itu. Ya, jangan risau tuan guru, selamat daripada gangguan. Dan dia pun tunjuk tetap dengan 2 jongkong emas. Baik, apa learning point yang kita boleh dapat daripada cerita ni? Apa yang kita boleh katakan di sini? Ilmu itu kita kena kembangkan. Ilmu itu kita kena baginya terbit manfaat yang lain daripada manfaat yang kita ada. Kita boleh kaitkan dengan yang lain. Sebab apa? Dengan cara itulah yang akan menjadikan apa? Menjadikan ilmu itu
Dia dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Dapat digunakan untuk perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Baiklah. Jadinya, sesungguhnya ilmu boleh menjaga pemiliknya. Yes, that's right. Ilmu boleh jaga, boleh menjaga pemiliknya, tapi harta dijaga oleh pemiliknya. Okey, kita kalau ada ilmu, okey, ni cabaran saya nak bagi tahu kepada pelajar-pelajar sekalian. Okey, keluar daripada habis saja tamat pengajian kita, kalaulah kita tak dapat nak uruskan diri kita dengan ilmu, kita nak cari kerja ataupun kita nak create kerja, tapi kita buat semua benda tu dengan ilmu, berbeza dengan cara kita buat tidak ada ilmu, tidak ada tindakan, tidak ada strategi yang betul. Okay. Nak minta kerja pun ada cara dia. Nak buat bisnes pun ada kerja dia. Nak jadi orang kata apa, sekarang ni jadi Insta famous pun satu job. Okay. Nak jadi YouTuber pun satu job. Tapi macam mana nak pastikan jadi YouTuber yang berjaya? Nak jadikan Insta famous yang berjaya? Social media influencer yang berjaya? Dan bukan setakat berjaya, tapi memberi manfaat kepada orang lain. Dan kuncinya adalah mestilah ada ilmu bersama-sama dia. Yes, macam. Okay, semua. Okay, baik. Knowledge is the key to success. Kunci untuk berjaya. Saya nak buat video ni pun, saya pun kena ada knowledge. Kalaulah terkial-kial pun semua. Sebab apa? Sebab tak ada knowledge. Tapi Alhamdulillah Allah SWT ilhamkan benda ni kepada kita. Baik. Ilmu Islam. Ilmu merupakan satu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, dan ilmu adalah sesuatu yang menjadi kajian bagi manusia. Ya, bila kita sebut berkaitan dengan ilmu atas dunia ni cukup banyak. Kan you dah rasa you dah ambil Islamic banking tu rasa dah macam susah gila, kan macam dah banyak gila. Sebenarnya tu baru satu bahagian daripada ilmu. Sebenarnya sangat-sangat banyak. Kan? Ilmu berkaitan dengan pengajian Islam saja banyak. Dalam pengajian Islam tu pecahkan lagi pada apa? Akidah. Berkaitan dengan kepercayaan. Pecahkan lagi kepada apa? Syariah. Hukum hakam. Dan pada hukum hakam tu pecah lagi hukum hakam berkaitan dengan apa? Dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Dan pecahkan lagi dengan apa? Perkara-perkara yang berkaitan dengan halal dan juga haram. Banyak sungguh. Tu tak pecahkan lagi dengan apa? Dengan perubatan Islam. Banyak sungguh kalau nak sebut. Tu baru ilmu yang berkaitan dengan Islam. Tu tak kira lagi ilmu engineering. Engineering pula pecahkan lagi kepada apa? Engineering mechanical, electric. Lagi apa? Sains komputer. Banyak. Kan? Yang berkaitan dengan alam sekitar, environment. Masya Allah cukup banyak. Saya ada kawan-kawan di peringkat PhD. Yang mana dia ni semua ada terdiri pada pelbagai latar belakang. Bila mana diorang bentangkan kajian mereka dan share dengan apa yang diorang dapat, Masya Allah, saya rasa ilmu yang Allah SWT sediakan di atas muka bumi ini sangat-sangat banyak. Kalau kita type journal saja di dalam Google, cukup-cukup banyak. Kan? Tu pun kalau kita nak cakap dalam bahasa mudah kan, nak baca ke semua tu boleh termuntah. Takkanlah kita nak dakwa yang diri kita ni pandai. Kan, padahal kita pun tak tahu mana. Jadi bila ada ilmu itu, kita dah singkap rahsia Allah SWT. Rahsia apa? Rahsia kewujudan, kehebatan Allah SWT. Allah SWT pemilik, owner kepada ilmu-ilmu ini. Kita ni hanyalah apa? Pencari. Kita ni hanyalah seorang explorer. Kita ni adalah seorang peneroka ilmu. Kan, dapat satu ilmu, lepas tu dah rasa nak belagak dengan orang. Kau apa hal? Bukan ilmu kau. Bukan ilmu you all. Kan? Ilmu itu adalah milik Allah. Share dengan orang lain. Kan? Ni boleh bagi tahu lah apa yang you dapat. Mana boleh? Ni ilmu ni kami punya. Kan? Sebenarnya tak boleh macam tu. Okay? Dan ilmu ini adalah kajian manusia. Manusia akan mengkaji. Apa maksud mengkaji? Research. Mencari semula. Itu maksudnya kajian. Kan? Orang lain buat macam ni. Contohlah senang kita nak faham lah. Kan? Nak buat kek yang sedap. Asalnya kita buat kek itu, kek biasa je. Tapi dia nak bagi nampak sedap lagi. Buat pula dia punya krim ke atas. Okay? Lepas tu, buat pula krim yang berwarna-warna. Buat pula dalam celah-celah kek tu ada dia punya krim.
Dulu krim semua kat atas. Lepas tu celah-celah tu ada krim. Kalau siapa makan kek-kek yang sedap-sedap, secret recipe ke apa benda kan. Belah aja, wah ada krim lah, ada aiskrim lah dalam tu. Kan? Kan dah lapar. Sama-sama tak sarapan kan? Okey, baik. Jadi dia, manusia adalah ciptaan Allah SWT yang sempurna. Kita ni adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian. Sebab apa kita ni ada akal fikiran untuk menanggung menanggung ataupun menjadi tanggungjawab sebagai khalifah bagi mentadbir muka bumi. Apa maksud khalifah? Khalifah ini adalah maksudnya kita adalah orang yang menjadi pengurus di atas muka bumi ini. Apa maksud yang senang kita nak faham? Kita ni duduk atas dunia ni, macam-macam perkara kita nak kena buat. Baik, dengan macam-macam perkara itu, ia jadi problem ke problem? Ia jadi masalah tak kat kita? Dia jadi tak cabaran kat kita? Baik, bila mana ia jadi masalah ataupun cabaran kepada kita, saya suka pakai cabaran lah. Kalau masalah ni dia nampak macam negative side. Bila jadi cabaran kepada kita, agak-agak cabaran tu, kita nak kena kusutkan keadaan ataupun kita nak kena selesaikan cabaran tersebut. That's why khalifah ini adalah problem solver. Kita adalah solution creator. Kita kena create solution. Apa saja masalah, apa saja benda yang menjadi cabaran kepada kita, kita kena selesaikan. Bukan kita perlu kusutkan. Bukannya kita perlu jadi problem extender. Kita telah orang kata apa, memanjang-manjangkan problem yang sedang ada. Macam kita tengoklah netizen pada hari ini. Dia suka apa? Dia suka keruhkan keadaan dengan apa? Dengan memanjangkan atau orang kata apa, mengkusutkan lagi masalah-masalah yang ada. Sebaliknya, kita perlu bijak dengan apa? Tunjukkan cara untuk selesaikan masalah, cabaran yang kita hadapi. Okey, baik. Jadi kita kena faham apa yang maksudkan ilmu. Ilmu ini maksudnya di sudut bahasa alimah. Okey, iaitu mengetahui atau perbuatan yang bertujuan mengetahui sesuatu dengan daya usaha. Apa dia? Perbuatan kita nak tahu sesuatu perkara itu dengan cara apa? Dengan cara kita ni ada daya usaha, kita ada effort, kita ada tindakan. Saya nak tahulah berkaitan dengan masak tom yum, tapi pergi kelas pun tak. Kan? Adakah itu yang disebutkan sebagai ilmu? Tak. Okey, baik. Dan dari sudut istilah, segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang daripada Allah SWT. Yes, ilmu itu datang pada Allah SWT. Ustaz, ilmu masak tom yum pun datang pada Allah ke? Dalam Quran kata apa? Okey. Dalam Quran kata apa? Tanyalah kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla zikra in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu. Itulah kunci ilmu tu. Kunci ilmu kita tanya kepada orang yang ada ilmu. Saya tak tahu nak buat nak jadi YouTuber. Saya pun research, saya pun cari. Oh macam ni nak jadi YouTuber. Contoh. Kan. Saya nak baiki basikal. Contohnya. Saya pun cari orang yang ada ilmu. Macam mana nak baiki ni pun semua. Oh ni peralatan dia. Ni dia punya barang-barang dia. Okey, baik. Jadinya, kalau ayat Quran yang kita tengok ke sini daripada surah Yasin, allazi ja'alakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Tuhan yang telah menjadikan api, dan api itu boleh didapati daripada apa? Pohon-pohon yang hijau, basah untuk kegunaan kamu, yang mana maka kamu pun dapat menyalakan api tersebut. Baik, bila kita sebut api, asal api ni daripada mana? Kalau kita nak dapat sumber dia, kan? Kalau kita gali dalam orang kata apa, mencari apa, nak jadikan bahan api ni biasanya daripada apa? Daripada petrol. Kan? Itu yang disebutkan petrol. Okey? Petrol, gas dan sebagainya perlu gali sampailah ke dasar bumi. Baik. Jadinya Allah SWT sebut ayat ini berkaitan dengan apa? Ilmu berkaitan dengan penemuan biodiesel. Biodiesel. Maksudnya apa? Bahan api yang datangnya daripada pohon hijau. Baru saja ditemui sekitar dalam tahun 2000 macam tu. Jadinya
Itulah yang nak menunjukkan ilmu Allah SWT ini sangat-sangat luas dan juga dia adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadinya definisi ilmu yang disebut oleh tokoh Islam dan juga Barat ini, kalau kita dapat lihat di sini ada 6 kesemuanya, yang mana yang pertama daripada Profesor Dr. Said Naqvi Al-Attas. Ni dia. Profesor Said Naqvi Al-Attas, yang mana Profesor Said Naqvi Al-Attas mengatakan apa? Ilmu merupakan ketibaan makna dalam diri seseorang yang menyebabkan perubahan berdasarkan ilmu yang dicapai atau diperoleh, yang merangkumi dua hal. Dua hal iaitu ilmu yang berasal daripada Allah atau makrifat daripada ilmu pengetahuan. Ilmu ni datang pada dua hal. Yang pertama apa? Ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang kedua. Ataupun yang kedua ini kita kata ilmu yang tadi kita kata apa dia? Yang berasal pada Allah ataupun makrifat. Kita tahu ianya datang pada Allah SWT ataupun dan juga ilmu pengetahuan. Okey, baik. Ni yang pertama. Yang kedua, Muhammad Hatta kata apa? Muhammad Hatta kat sini pula. Muhammad Hatta kata apa? Sebuah pengetahuan yang teratur. Pengetahuan yang teratur, yang ada struktur dia. Okey. Contoh macam kita nak belajar something, dia ada struktur dia, kena tahu definisi dulu, lepas tu apa dia punya features dia, lepas tu apa dia punya kelebihan, apa kekurangan, lepas tu macam mana dia beroperasi. Itu yang disebutkan sebagai apa? Teratur. Mengenai pekerjaan hukum secara kausal. Kausal ni adalah penyebab. Dan dalam sesuatu golongan masalah yang sama tabiatnya, mahupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar ataupun dalam. Okey, ni istilah yang kedua. Yang ketiga, Izzuddin Taufik mengatakan apa? Ilmu merupakan penelusuran informasi atau data melalui sebuah pengamatan. Nak dapatkan ilmu itu, dia adalah come out daripada data. Dan data itu dapat daripada mana? Data itu dapat daripada pengamatan. Maksudnya observe. Dia mengamati sungguh-sungguh. Lihat kan macam mana tingkah laku manusia. Boleh tengok manusia termenung macam tu. Tak, dia kena tengok. Okey. Contohnya nak tengok manusia yang ada stres. Kan apa yang dia buat? So akan buat satu uji kaji, lepas tu akan diamati, diobserve, akan diperhatikan. Manusia stres ni dia suka makan banyak, lepas tu muka dia tu suka berkerut, kata-kata yang keluarnya macam mana. Itu yang disebutkan sebagai apa? Pengamatan, pengkajian dan juga eksperimen. Dia mengkaji. Mengkaji. Yang disebutkan berkaitan dengan macam mana berkaitan dengan orang yang tidur lambat. Apa yang berlaku kepada otak dia? So kaji. Kaji. Orang yang tidur lambat ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan juga pelajar-pelajar sekalian, ni kan YouTube kan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kan. Okey. Bila kita tidur lambat, apa akan berlaku? Otak kita ni dia akan ada efek dia. Apa efek dia? Efek dia, otak kita akan mengecil. Okey, dia akan ada lubang-lubang. Sebab apa? Kita ni, manusia ni kena tidur bagi cukup. Kita bukannya sebab tak cukup tidur, tapi kita tidur dengan tak ada kualiti. Kita kena ada kualiti dalam tidur. Kan, ni kadang-kadang 8 jam tidur tapi tak ada kualiti. Kan. Okey, baik. Okey, melalui pengkajian dan juga eksperimen bertujuan menetapkan hakikat, landasan dasar mahupun asal usulnya. Okey, baik. Yang keempat, Francis Bacon kata apa? Ilmu merupakan satu-satunya pengetahuan yang bersifat valid. Okey, dan hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan dia. Valid, satu benda yang nyata. Okey, satu benda yang sah, kan, yang valid. Okay. Bila kita katakan air itu adalah cecair, memang dia adalah sah, memang cecair. Kita tak boleh kata air itu adalah pepejal, kan berbeza. Okey, memang berbeza dan menjadi objek pengetahuan dia. Hanya fakta. Baik, Ashley Montagu, bukan nama artis ya. Ilmu adalah
Pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal daripada pengamatan, pembelajaran dan percubaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Berasal daripada apa? Pengamatan, observation. Berasal daripada apa? Pembelajaran, kita belajar, kita learn. Dan percubaan untuk menentukan hakikat. Okay. Buat. Betul. Kan? Okay. Ini adalah cara buat tom yum lagi. Ini adalah cara nak buat nasi lemak. Okey, sediakan nasi, sambal. Sambal tu nak buat pula, ada pula dia punya step-step dia. Inilah yang dikatakan menentukan hakikat tentang prinsip yang dikaji. Okey, baik. Afana Shif mengatakan ilmu merupakan pengetahuan manusia tentang alam. Okey, pengetahuan manusia tentang alam. Okey, lagi fikiran dan masyarakat. Beliau mencerminkan alam dan pelbagai konsep, kategori dan hukum yang ketetapan dan kebenarannya diuji oleh pengalaman praktis. Mestilah kesemua tu diamalkan, dilaksanakan. Barulah kita boleh dapat ilmu tersebut. Jadinya pelajar-pelajar sekalian, kalau kita tengok definisi ilmu ni nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan banyak cara kita nak dapatkan ilmu. Banyak cara kita nak sahkan ilmu itu betul ataupun ilmu salah. Jadinya kalau kita lihat kat sini, kan, dia akan ada banyak pandangan berkaitan dengan, katakan satu-satu ilmu. Ada yang mengatakan cara ni betul, cara ni pun betul. Sebab apa? Sebab Allah SWT tak tetap pun orang kata apa, satu-satu cara sahaja. Tapi kita ada banyak ilmu untuk kita lakukan. Itu sebab dia, kalau kita dalam belajar ni pun ada pensyarah buat cara yang macam ni, ada pensyarah buat cara yang satu lagi. Sebab apa? Sebab bagi dia, ilmu yang dia dapat untuk dia mengajar macam ni, cara untuk dia belajar macam ni, macam student lah juga. Ada yang mengatakan, okey, aku nak berjaya, okey, dengan cara yang macam ni. Kan, dengan cara ulat buku je. Ada yang kedua tu, dia tak boleh buat macam tu. Dia kena tulis, tampal. Sampaikan dinding dia pun dia lukis juga. Sebab apa? Tu cara dia belajar. Okay. Cara nak dapatkan ilmu. Baik. Okey, kita terus kepada apa? Pembahagian ilmu. Pembahagian ilmu ini ada dua sebenarnya. Fardu ain yang wajib kita pelajari, difahami dan diamalkan. Semua orang, tak terkecuali. Jika diabaikan, berdosa. Dan yang kedua ini, fardu kifayah. Fardu kifayah ini, dia tak difardukan kepada semua orang, tapi cukup jika dalam kumpulan. Katakan kita dalam satu kampung, satu kawasan itu. Cukup dalam kumpulan itu mempelajari, mengetahui. Jika tak ada manusia yang mengetahuinya, maka dikira berdosa. Contoh, kita explore satu kawasan. Ataupun kita duduk di kawasan perumahan yang baru. Duduk di kawasan perumahan yang baru itu kena ada orang yang mempelajari dan mengetahui dia. Kena ada orang yang mengimarahkan solat berjemaah. Kena ada orang yang tahu pasal perubatan, pasal pendidikan, pasal kejuruteraan. Maksud dia kejuruteraan kat sini taulah tukang-tukang rumah ke apa ke. Sebab apa? Sekiranya berlaku sesuatu perkara, mudahlah untuk dibantu. Tapi dari sudut ibadat, dari sudut ibadat, mestilah kena dirikan jemaah untuk solat berjemaah dekat masjid dan juga surau. Sebab apa? Hikmah solat berjemaah ini, kalau kita dapat lihat, dia akan menjadi apa? Dia akan jadi satu kekuatan kepada masyarakat di situ. Allah SWT akan jaga hati-hati mereka. Itu sebab dia kita kena solat berjemaah. Solat okey dah, tapi kena tambah lagi dengan apa? Solat berjemaah. Bila solat berjemaah ini, secara tak langsung kita akan jadi orang yang lagi rapat dengan Allah SWT. Hati-hati kita ni sesama manusia, dia akan jadi rapat. Itu sebab dia, kalau kita tengok orang yang tak sembahyang berjemaah ni jadi apa? Dia dengan orang tu akan apa? Ada saja masalah. Kan? Kita pun tengok kat kita. Hang ni selalu ada masalah dengan orang. Sebab apa? Sebab tak sembahyang jemaah. Boleh jadi macam tu pula ya. Okey, baik. Jadi sumber-sumber ilmu kat sini ada beberapa sumber ilmu. Yang pertama wahyu. Wahyu datangnya pada Allah SWT. Dan wahyu ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Rasulnya, kepada Nabinya. Dan juga yang seterusnya, kita lihat lagi. Ilmu ini juga seterusnya. Okey, yang kedua, intuisi ataupun ilham. Intuisi ataupun ilham ini adalah apa? Adalah berkaitan dengan satu
perkara yang memberikan maksud, daya atau kebolehan memahami, mengetahui, merasai sesuatu tanpa berfikir atau membuat pertimbangan secara sedar. Gerak hati, kan? Kita tiba-tiba datang. Kita duduk dekat tepi pantai. Uish, dapat ilham. Kan? Ilham dapat. Ilham untuk apa? Ilham untuk kita kahwin. Contoh kahwin, semua suka. Kan? Ilham untuk apa? Kita menulis. Kalau orang yang suka menulis, orang yang buat lagu, kan? Dia cari ilham. Okey, di sini apa? Dia orang kata apa? Kebolehan memahami, mengetahui, merasai sesuatu tanpa berfikir atau membuat pertimbangan secara sedar. Okey, baik. Itu adalah intuisi. Intuisi ini sinonim dengan ilham, bisikan hati atau gerak hati untuk melakukan sesuatu. Okey, dia adalah penghayatan yang datang secara langsung, malah antara sumber pengetahuan manusia yang dapat yang amat berguna, dan inilah satu perkara yang Allah SWT bagi juga ilmu ini menerusi apa? Menerusi ilham. Okey, dan seterusnya dapat ilmu juga yang ketiga menerusi apa? Panca indera. Panca indera yang mana kita dapat ilmu ini menerusi apa? Menggunakan panca indera, yang mana Allah SWT peringatkan kepada manusia seperti apa yang kita ada ini, kerana apa? Sebabnya gunakan panca indera dan juga akal ini sekaligus dalam pengalaman manusia, sama ada bersifat fizik atau metafizik, kerana panca indera dan akal saling menyempurnakan. Itu sebab dia. Kalau kita lihat Allah SWT sebut dalam Quran dan dalam surah An-Nahl, sebut apa? Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan ia mengetahui, mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, akal fikiran supaya kamu bersyukur. Jadi kita nak dapat sesuatu perkara ni, contohnya seperti apa? Sentuhan, ciuman, bau. Okey. Kita dapat apa lagi? Penglihatan, pendengaran, deria rasa dengan lidah ni. Okey, kita juga sentuhan ini. Semuanya merupakan apa? Sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan, dan juga ini adalah sensori kepada kita. Sensori kepada kita. Kita kadang-kadang dengan ilmu itu, dengan panca indera ini juga kita dapat ilmu. Kita dapat sesuatu perkara. Okey, dan seterusnya akal. Manusia ini dikurniakan akal. Akal ni nak bezakan manusia dengan haiwan. Okey. Dan bila akal ini manusia dapat menimbangkan dan membezakan antara perkara yang baik dan juga buruk. Baik dan juga buruk kita dapat bezakan. Okey, dan juga benar ataupun salah juga kita dapat bezakan. Sebab apa? Kita ada pertimbangan akal. Tapi kalau orang tak guna akal ni, dia guna apa? Dia guna nafsu. Bila guna nafsu ni, dia tak dapat pertimbangkan yang mana baik, yang mana buruk. Gam yang sepatutnya digunakan untuk digunakan untuk baiki tayar apa semua, tapi dia pergi hidu. Kau apa hal? Kan? Okey, gunalah dengan betul. Ni pergi hidu. Sebab apa tak guna akal lah ni? Baik. Seterusnya, naluri. Maksudnya tabiat yang menjadi pembawaan dorongan hati yang menggerakkan seseorang itu untuk berbuat sesuatu. Naluri, insting. Kan hatinya terbawa. Okey. Dan naluri juga boleh diwariskan melalui genetik. Umpama anak kucing kenal akan ikan sebagai makanan dia. Kan bagi tunjuk ikan. Kan dia pun datang. Okey, sebab apa? Naluri. Naluri. Macam tu juga manusia. Dikurniakan ilmu naluri. Bila orang kata apa, sakit perut je ataupun perut rasa kosong je, dia pergi cari makanan. Sebab apa? Naluri manusia macam tu. Rasa mengantuk dia pejam mata, tidur. Tapi kalau tak rasa mengantuk pun tapi nak tidur juga, yang itu lain macam tu. Okey, baik. Seterusnya kepintaran. Setiap manusia ada kepintaran yang berbeza-beza, dan macam tu juga dengan kelebihan dan kekuatan seseorang masing-masing berbeza. Dan faktor yang mempengaruhi kepintaran ini, contoh seperti apa? Motivasi. Kalau dia ada motivasi yang tinggi, kepintaran dia pun berbeza. Lagi apa lagi? Persekitaran dia juga, environment dia juga, budaya, kaum, kesihatan diri, dan juga macam mana environment family dia tu yang memberi rangsangan untuk mengembangkan kepintaran dia. Okey.
Baik, seterusnya matlamat menuntut ilmu. Seperti mana yang tersenarai kat sini. Yang pertama, kita nak buktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, sebab apa? Ilmu Allah SWT ini sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Ini yang pertama. Contoh penciptaan manusia saja. Bila manusia kaji, ini bukan kerja manusia. Ini ada satu kuasa yang sangat hebat. Okay? Dan bila align dengan akidah yang betul, dengan cara yang betul, dia akan align mengatakan bahawa ilmu ini datang daripada Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, meninggikan dan bezakan taraf dalam kalangan manusia. Kita menuntut ilmu, sudah tentu akan bezakan taraf orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Orang yang berilmu dia berada dekat atas, orang yang kurang berilmu ada dekat bawah. Okey, itu yang pertama. Dan di sudut cara bercakap pun berbeza. Betul? Cara berfikir pun berbeza. Cara nak selesaikan masalah pun berbeza. Cara nak respon terhadap sesuatu perkara pun berbeza. Cara untuk keluar daripada keadaan yang genting pun berbeza. Okey. Katakan kalau orang ni ada ada ilmu, kita akan dapat lihat perbezaan tersebut. Okey. Baik, yang ketiga, mengetahui hakikat penting dalam kehidupan. Dia akan tahu hakikat penting. Ilmu ni nak jadikan dia untuk apa? Dia nak pergi ke mana? Okey, dia nak pergi mana? Dengan ilmu itulah dia akan memberi manfaat kepada orang. Dengan ilmu itulah dia akan pergi ke akhirat. Dia tak akan stop sampai ke dunia sahaja. Dengan ilmu, dengan harta yang dia ada ni, dia sebarkan, sharing dengan orang untuk bagi manfaat. Orang lain boleh dapat tumpang ilmu yang dia ada tu. Pandai dapat ditumpang. Apatah lagi kalau dengan kepandaian dia itu juga boleh membawa orang masuk ke dalam syurga. Okey, ini satu perkara yang kita nak. Kita cuba tengok orang yang berilmu sebagai contoh. Kita contoh ulama-ulama yang meninggal. Ulama-ulama yang telah meninggal dunia menghasilkan buku, menghasilkan kitab. Baik, dan kitab dia tu daripada zaman beribu-ribu tahun digunakan sampai hari ini. Agak-agaknya macam mana keadaan orang yang dah meninggal itu berada dalam kubur. Cerah ke cerah? Berapa ramai yang dapat manfaat pada dia. Okey, katakanlah kita ni nak menulis pun macam tak apa nak pandai. Tapi kita ni boleh berkarya di hadapan kamera, buat video. Kita juga boleh, orang kata apakah, hasilkan grafik yang sangat cantik, tulisan yang sangat best. Okay? Dan orang baca dan orang dapat manfaat. Dan katakan kita dah meninggal dunia. Tapi orang dapat akses lagi video kita dekat YouTube dan sebagainya. Dan inilah yang akan jadi apa? Pencen kubur kita. Apa maksud pencen? Pencen ni orang yang tak bekerja tapi dia dapat apa? Gaji tiap-tiap bulan. Macam tu juga. Orang yang meninggal tapi amalan orang lain buat, pahala masuk dekat dia. Pahala masuk dekat dia. Sebab apa? Sebab dia tahu hakikat penting dalam kehidupan. Tak percaya, cuba tengok. Cuba cari nama-nama seperti Tuan Guru Datuk Harundin, Tuan Guru Ni Aziz Nikmat. Cari dalam YouTube itu kuliah-kuliah ni. Berapa banyak kuliah dia? Berapa ribu orang yang tengok? Berapa ratus ribu orang yang tengok? Sekiranya perkara itu baik, manfaat cukup banyak. Itu sebab dia, kita ni kena ada ilmu. Dengan ilmu yang baik, orang boleh Google ilmu-ilmu kita dan pahala boleh dapat. Kalau kita tak ada ilmu, apa akan berlaku? Dosa-dosa kita dapat di-Google oleh orang lain. Okey. Baik. Yang tiga, yang keempat. Mengenali diri sendiri dan pahala berpanjangan. Yes, kita kena kenal diri kita. Yang kita duk jadi serabut, depres, tak tentu arah, rasa macam nak left group. Okay? Rasa macam nak terjun lombong, terjun garung. Sebab apa? Sebab tak kenal diri sendirilah. Okay? Kenal diri sendiri. Kenal diri sendiri akan menyebabkan kita kenal pencipta kita. Kita kenal Allah SWT. Baru kita tahu kita ni fungsinya sebagai apa. Kalau kita tak tahu fungsi kita sebagai apa, itu yang menyebabkan kita ni sikit-sikit dengan Korea, sikit-sikit dengan Hindustan, sikit-sikit dengan nak seronok dia. Ustaz, macam kena je kat kami. Tak apalah, kena sikit-sikit. Nanti saya bagi lagi ya. Okey, baik, seterusnya membangunkan diri dan juga melaksanakan amanah. Sebab apa? Kita ni nak bangunkan diri. Diri kita ni perlu grow, perlu dikembangkan. Nak kembangkan tahu mana? Bukan kembangkan fizikal kau ni, kenapa? Kembangkan potensi yang dimaksudkan. Kalau kita boleh
macam komputer lah kita kata. Kan kita ni guna komputer. Setakat tahu Microsoft, lepas tu type, apa sangat. Tambah lagi. Kan? Oh, dengan tu kita boleh buat lagi efektif lagi kerja kita. Kita nak buat account. Kita dengan menggunakan Excel. Oh, lagi senang. Kan? Ni nak kena kira lah apa semua. Tu baru yang kita katakan sikit tu tak kira lagi. Membina sistem dan sebagainya. Ini yang dikatakan membangunkan diri dan juga melaksanakan amanah. Orang yang nak kita ni sebagai pemegang amanah di atas dunia ni. Kan sebagai anak, kan apa benda nak kena buat bila dah kahwin, kita nak laksanakan amanah sebagai suami, sebagai isteri, sebagai mak ayah lagi. Kalau yang bekerja, kan amanah sebagai pekerja. Sebab apa? Ni kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, habislah, pecah amanah. Kan? Jadi ketua, dia pecah amanah. Kan? Jadi pegawai. Kalau dia tak ada ilmu, apa yang akan berlaku? Dia tak akan beretika. Dia orang kata apa, benda-benda yang sepatutnya dirahsiakan, dia akan sebarkan. Kau dah kenapa? Tak tahu. Dosa dan juga pahala. Dah rasa seronok sangat dengan dosa tu. Okey. Baik, tak marah saja. Nak jentik sikit diri. Okey, membentuk kepribadian dan juga sasiah diri. That's yang memang sangat-sangat penting. Sebab apa? Kalau kita nak tengok orang tu, dia ni sasiahnya baik, tengok ilmu dia. Betul? Setuju? Yes. Tengok ilmu dia. Kan? Dia ni cakap mana? Oh, kan? Kesian kat dia. Kan? Jangan kata apa? Kesian kat dia. Kan? Ilmu tak apa nak ada lagi. Kepribadian pun. Nama punya sedap lah apa semua. Nurullah, Muhammad lah apa semua. Yang menunjukkan maksud-maksud yang cukup mulia, cukup baik. Tapi perangai Masya Allah. Kan? Kita tak nak jadi macam tu. Okey. Membangunkan alam dan juga manfaatnya. Yes. Alam ini kita kena bangunkan. Kita ni hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Kan? Alamnya apa maksud dia? Kita ni janganlah orang kata apa, buat pencemaran. Macam skeptikal kan, macam stereotype kan benda ni kan. Benda macam tu pun nak kena ajar. Tapi benda macam tu, common things, not common practice. Benda biasa tapi benda tu tak biasa kita amalkan. Kan? Buang sampah. Apa yang akan berlaku? Akan menyebabkan kan pemandangan pencemaran mata kita. Allah, siapa buang ni, semak lah. Lepas tu bau lagi. Kan? Cuba bayangkan apa yang berlaku dekat alam ni. Kalau kita tengok Jepun dan juga Malaysia, macam mana mereka menguruskan sisa pepejal, iaitu sampah. Kan? Kita ni semua pakat buang. Kalau dekat Jepun tu, dia akan pastikan apa? Benda yang boleh recycle, dia akan recycle. Benda sisa makanan tu perlu dilupuskan dengan cara yang sepatutnya. Kita dalam tu sampah, macam-macam segala ada. Kan? Tu baru berkaitan dengan alam. Kan? That's why dia orang longkang-longkang dekat Jepun tu boleh ada ikan apa? Ikan koi. Itu ke ikan koi ke ikan kalui? Ikan boleh ada dalam longkang. Kita dalam longkang apa? Bau busuk, sampah berudu. Kan beza. Kan? Jadi pergi. Ni sepatutnya kita membangunkan alam dan memanfaatkan. Kita ada matahari. Dengan matahari tu kita ada apa? Tenaga solar. Dan dengan tenaga solar itu kita dapat memanfaatkan. Okay? Baik, kita dapat dekatkan diri dengan pencipta. Dekatkan diri dengan Allah SWT. Ya Allah, apa aku belajar ni tak apa nak faham dah. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, faham. Allah SWT bagi idea. Kan? Dengan ilmu ni juga kita dapat dekatkan diri dengan pencipta ni. Sebab apa? Kita duk kira-kira ni. Ialah ambil diploma Islamic Banking and Finance, kan, kira pasal kewangan, duit lah apa semua, akaun dan sebagainya kan. Habis tu dah kira dah akaun pahala dan juga dosa. Kan? Macam mana lah Allah SWT punya pengiraan apa semua ni kan. Kita dah kira yang dekat dunia pun dah pening. Allah SWT punya pengiraan akaun pahala dosa ni, ya Allah, cukup hebat. Tak dapat terjangkau dengan akal fikiran kita. Dan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia dan juga alam. Yes, hidup nak dalam keadaan bahagia yang baik dan sejahtera. Tak ada masalah pun. Ada masalah tapi boleh settle. Inilah yang kita nak. Kan? Dalam menuntut ilmu ni. Bukannya kita nak menuntut ilmu ni sebab apa? Sebab mak suruh. Sebab apa? Sebab boyfriend belajar. Kita pun nak belajar. Kan? Sebab apa? Sebab nanti penat lah orang tanya. Kan? Kau tak belajar ke? Kan? Okay? Baik. Okay, jadi kelebihan orang yang berilmu yang pertama adalah mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah SWT. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah SWT akan angkat darjat bagi orang beriman yang mana mereka ini menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu satu-satunya pewaris Nabi. Nabi tak tinggalkan dekat kita harta benda.
Nabi tinggalkan apa? Ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW tinggalkan kepada kita apa? Ilmu di dalam Al-Quran. Kita boleh explore macam-macam dalam tu. Macam-macam dalam tu. 6,236 ayat kita boleh explore. Baik. Yang ketiga, dimuliakan dan dihormati masyarakat. Of course. Kan kita akan dihormati, dimuliakan masyarakat sebab apa? Ada ilmu. Kan ada ilmu. Habis tu setengah tu orang tu ada ilmu Ustaz, tapi dia ni macam tak bermanfaat. Sebab apa? Itulah sebab dia tak gunakan ilmu dengan sebaiknya. Cara nak gunakan ilmu pun kita kena belajar. Cara nak masuk dengan masyarakat pun kita kena belajar. Ni dengan masyarakat pun kita nak bergaduh. Kau apa hal? Semua orang nak bergaduh. Kan? Kau apa hal? Dengan masyarakat pun nak tunjuk pandai. Padahal kita kena sesuaikan. Ilmu nak menyesuaikan diri ni pun perlu dipelajari. Sampai sekarang pun saya masih lagi belajar ilmu. Semalam pun saya dalam seminar 2 hari, 30-31. Orang Lim Merdeka boleh pergi sana sini, saya belajar dalam seminar. Kan, dapat ilmu macam ni. Wow, memang sangat-sangat amazing. Baik. Dan yang keempat apa dia? Takut dan bertakwa kepada Allah SWT. Maksud takut ni bukannya kita takut kepada Allah macam kita takut kepada binatang. Takut ni maksud dia kita takut untuk buat perkara-perkara yang bercanggah dengan apa yang Allah SWT suruh ni. Dan Allah SWT minta untuk kita buat baik pada manusia, tapi kita tak buat. Itu sepatutnya kita takut. Kan? Kita takut buat benda yang dilarang oleh Allah SWT. Itu yang kita patut takut. Dan kita akan laksanakan apa yang Allah SWT suruh. Itulah yang perlu kita lakukan. Kita akan apa? Tunduk. Tunduk apa? Tunduk ni maksud dia kita tak membangga diri Allah. Ilmu tu semua Allah SWT yang punya. Kan? Saya ni sebagai apa? Sebagai orang yang pemilik ilmu. Pemilik ilmu ni yang pinjam saja ilmu ni sampaikan. Kan? Tu pun orang kata, wah banyaknya ilmu kau apa semua. Hebat lah, dahsyat lah, apa semua, awesome lah, apa semua. Tak. Semua ni Allah SWT yang izinkan. Kan kita ni hanya sebagai apa? Explore. Tu pun ada lagi benda yang tak di-explore. Okay. Baik, jadi aplikasi asas syariah dalam ilmu ni. Okay, aplikasi asas syariah dalam ilmu ni, kalau kita dapat lihat, yang pertama dalam ibadah. Apa yang maksudkan dengan ibadah? Ibadah itu berkaitan dengan peribadatan. Menunjukkan rasa kehambaan kita kepada Allah SWT. Nak tunjukkan kehambaan kita di sudut kepada Allah SWT di sudut apa? Yang pertama di sudut kita ini perlu solat. Kan? Kena solat. Kena tunjukkan yang kita ni hamba. Tak ada apa pun. Kenalah kita kena solat. Bila kita solat ini, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, okay, barulah kita ni tunjukkan diri kita sebagai insan yang ada ilmu, insan yang ada apa? Ada perkara yang kita ni perlu nyatakan kepada Allah, aku adalah hamba. Kan? Inilah tandanya aku bersyukur dengan apa nikmat yang kau kurniakan kepada aku, ya Allah. Okey, aplikasi syariah. Okey, bermula dengan ibadah, muamalat, munakahat dan jenayah. Dan kesemuanya ini kita akan ikuti pada minggu hadapan. Okey, kita akan ikuti pada minggu hadapan. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita perlu ingat bila ilmu berkurang maka apa tandanya? Jahil akan bertambah. Okey, boleh buat tangan macam ni. Bila ilmu kita kurang, satu tangan turun ke bawah, jahil kita bertambah. Bila ilmu kita kurang, jahil kita bertambah. Itu sebab dia kita perlu jadikan apa? Kita kena ada apa? Bila ilmu kita bertambah, jahil kita akan berkurangan. Okey. Kita kena apa? Kita kena tambahkan ilmu supaya apa? Jahil kita berkurangan. Sebaliknya, bila kita kurang ilmu, maka jahil kita akan bertambah. Itu sebab dia kita kena apa? Lock out jahil kita. Lock out rasa ketidakpandaian kita itu. Okay? Sebab dengan cara inilah akan menjadikan kita ini sentiasa ada ilmu dan sentiasa nak tambahkan ilmu. Ilmu ini perlu apa? Ilmu ini perlu kita tambah, kembangkan. Sebab dia akan beri impact kepada potensi diri kita. Okey, baik, sebab apa? Sebab kejahilan ni tidak mengenal nilai. Nilai apa? Nilai kerjasama, kecintaan, timbang rasa, keadilan. Baru ni viral berkaitan dengan seorang lelaki yang tolak isteri dia keluar pada kereta. Sebab apa? Sebab dia jahil dengan nilai-nilai apa? Kecintaan.
Kau tak puas hati pun tak perlulah sampai di atas jalan raya. Kan dia punya mudaratnya lagi besar. Nanti orang langgar, nanti berlakunya kemalangan. Bukan setakat mereka je kemalangan, orang lain juga akan terganggu perjalanan di atas jalan raya. Perlunya ada timbang rasa ni, sebab pentingnya ni. Jadi sikap jahil dan juga taksub ini ternyata bertentangan dengan agama Islam. Jadi pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kau tidak akan pernah menemui cinta sejati sampai kau belajar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Ya, okey. Kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak macam mana kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Tunaikan apa yang Allah SWT suruh. Dan tunaikan Allah SWT suruh itu dengan cara yang macam mana? Tunaikan dengan keadaan segera. Jangan bertangguh-tangguh. Kita ni sebagai hamba ni, bila dah ada bos, iaitu Allah SWT itu sebagai bos kita, takkanlah kita nak ingkar cakapnya, takkan kita nak buat sambil lewa. Kalau kita dengan bos kita yang manusia pun kita boleh jaga hati dia, ni why not dengan Allah SWT. Jadi pelajar-pelajar yang dirahmati Allah SWT, klik di sini dengan gembira, klik di sini, okey, dan jawab soalan pengukuhan di situ, dan insya-Allah Allah SWT akan bantu anda semua untuk memahami lagi ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, jadi kesimpulan yang kita dapat buat pada hari ini adalah ilmu itu kita perlu tahu dia ada sumber-sumbernya. Kita juga perlu jadi orang yang mempunyai kelebihan ilmu. Sebab apa? Dengan adanya kelebihan ilmu ni kita dapat buat perkara yang boleh memberi manfaat untuk diri kita, boleh membuat manfaat untuk ummah dan juga manfaat untuk alam. Dan juga kita perlu ada satu perkara lagi, iaitu kita ni perlulah jadi orang yang bertakwa. Takwa dengan ilmu yang kita ada. Sebab apa? Ikut resam padi, makin berisi, makin tunduk. Seperti manusia, makin ada ilmu, makin tunduk diri. Tak ada apa-apa pun kita ini. Semuanya adalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sekadar itu saja pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan jumpa lagi di lain-lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.